TV KPM. Hello, hai, Assalamualaikum adik-adik dan juga calon-calon SPM 2021 yang sedang menonton sekarang ini. Ini dia, selamat datang ke Road to Success SPM 2021 bersama Akak Elly Arifin. Ya, macam biasalah, kat sini kita akan ajar ataupun kongsikan tips kepada calon-calon SPM terutamanya macam mana nak jawab kertas peperiksaan setiap ataupun sesetengah subjek yang diambil. Dan hari ini kita akan kongsikan, kalau dah nampak kat belakang ni, semualah ini di subjek yang kita akan belajar hari ini. Tapi sebelum tu, kita berkenalan dulu dengan guru yang akan mengajar. Jom. Cantik tak cikgu kita? Saya ingatkan nama dia, mula kata nama dia Cikgu Mira. Saya ingat Mira Filzah datang tadi. Rupanya Cikgu Jamalia Azmira Kamaria. Betul cikgu nama cikgu tu? Jamalia Azmira Karima. Karima Kamaria. Suka hati aku je tukar. Selamat datang cikgu. Dan hari ini kita akan belajar subjek rekaan dan jahitan pakaian untuk tingkatan 4 modul 2. Betul tu cikgu? Betul, modul 2. Dan untuk ini adalah subjek untuk menengah harian biasa? Betul? Betul? Dan biasa. Okey. Dan mungkin boleh cikgu kongsikan sedikit tentang subjek ini. Tapi sebelum itu, kita nak ingatkan kepada adik-adik dan juga calon-calon SPM tentang penjarakan sosial, penjarakan fizikal dan kerak cuci tangan, sanitasi tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Jadi sebelum kita memulakan subjek kita, cikgu, kita sanitasi tangan dulu boleh? Okey, boleh. Okay, saya mulakan dulu ya. Alright. Okey, silakan cikgu. Okey, dan selepas itu kita boleh simpan kita punya pelitup muka ni ke dalam bekas. Mana bekas cikgu? Ni ke yang comel ni? Unicorn ni. Hati-hati cikgu ya. Dia kena ada penjarakan sosial. Okey. Jadi dengan itu kita nak kongsikan tentang subjek yang kita akan belajar hari ini cikgu. Okey. Subjek dia adalah rekaan dan jahitan pakaian. Kenapa kita kena belajar subjek ini, cikgu? Apa menariknya tentang subjek ini? Selain daripada boleh menjadi usahawan wanita ataupun usahawan, menjadi tukang jahit dan sebagainya. Mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit. Cikgu busy tu. Masukkan emas tu. Okey. Okey, sambil-sambil cikgu. Sambil-sambil cikgu boleh terangkan pada kamera dan kita jaga penjarakan sosial. Okey. Subjek rekaan dan jahitan pakaian ini adalah subjek yang diperkenalkan oleh KPM untuk murid tingkatan 4 dan 5 sebagai subjek elektif SPM. Dan subjek ini bagi saya sangat-sangat bagus untuk pelajar yang sangat-sangat meminati bidang rekaan fashion dan juga meminati bidang kemahiran. Ya, macam sekarang pun kita memang sedang berfashion. Betul, Cik kan? Betul. Setiap hari pun kita akan pakai pakaian berfashion. Semua orang pun suka fashion. Betul tu. Okey, jadi sebelum itu kita nak saksikan dulu video Vox Pop pelajar murid-murid berkenaan dengan subjek ni. Boleh, cikgu? Cikgu okey ke? Okey. Cikgu okey. Okey, jom mari kita saksikan. Didik TV KPM. Saya suka dengan topik ini kerana ia dapat memberikan pendedahan tentang pelbagai prospek kerjaya yang boleh saya ceburi. Saya berharap satu hari nanti saya boleh menjadi seorang perekam fashion. Saya suka dengan subjek rekaan dan jahitan pakaian sebab saya dapat belajar menjahit pelbagai jenis pakaian. Satu hari saya berharap saya akan menjadi tukang jahit yang berjaya. Saya menyukai subjek ini kerana saya meminati bidang jahitan. Dan saya yakin saya boleh membuat yang terbaik untuk subjek ini. Didik TV KPM. Okey, itu dia kata pendapat daripada murid-murid daripada sekolah menengah kebangsaan. Daripada sekolah cikgu tu? Oh, yang tu daripada sekolah lain. Oh, sekolah lain. Tapi ada campuran daripada cikgu jugalah. Tak ada. Daripada video tak ada. Okey. Tapi itu pendapat daripada murid-murid yang merupakan daripada tingkatan 4 juga yang mengambil subjek ini. Okey, cikgu. Kalau murid-murid ambil subjek ni, biasanya lepas habis sekolah, mereka nak menjadi sebagai apa pekerjaan mereka? Okey, sebenarnya bidang rekaan dan jahitan pakaian ini sangat meluas dia punya prospek kerjaya. Okey, mungkin kita nampak
murid boleh jadi tukang jahit saja, tapi sebenarnya kalau murid itu kreatif, dia boleh menjadi seorang usahawan, pelaku fashion, okay, dan mungkin boleh memiliki butik sendirilah. Boleh. Satu hari nanti. Orang kata they can earn money lah sebenarnya kan. Betul. Income. Sekurang-kurangnya boleh menjahit di rumah. Betul tu. Okey. Dan sebelum itu kita nak berehat dulu. Sebelum kita bercerita lanjut tentang subjek kita pada hari ini, jom kita kembali selepas ini di Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Road to Success SPM 2021 bersama Kak Eli Arifin dekat sini. Okey, kita akan belajar macam mana nak jawab kertas peperiksaan SPM untuk subjek rekaan dan jahitan pakaian tingkatan 4 modul 2. Dan masih lagi bersama dengan Cikgu Mira dekat sini. Tapi sebelum tu Cikgu, saya nak ucapkan selamat Hari Guru kepada Cikgu sebelum terlambat. Terima kasih. Sama. Dan juga sempena dengan Hari Guru 2021 ini, kerajaan telah menyarankan kempen hashtag Terima Kasih Cikgu. Jadi dengan itu kita telah menerima banyak sangat kad daripada murid-murid yang mereka buat sendiri dari seluruh Malaysia. Jadi Eli akan pilih satu kad dekat sini untuk dibacakan untuk Cikgu Mira lah. Yang cantik dekat sini, dan juga untuk guru di rumah ataupun di sekolah yang mungkin sedang menonton. Okey, saya pilih ni lah sebab dia macam colour-colour pastel macam baju saya hari ni. Jadi ini daripada Tong Jing Eun. Daripada 5 berlian dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggawa Timur. Dia siap bagi IC number dekat bawah ni tau. Sis nervous. Jadi kita buka, boleh? Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kena buka ribbon dia dulu. Oh, wow. Okey, jeng. Wow, sekejap, ada 2 ada 2. Cantiknya. Guru ibarat lilin menghabiskan diri untuk mencerahkan hidup orang lain. Hashtag terima kasih cikgu. Ada bunga-bunga comel lah. Okey, buka sebelah lagi. Tada! Guru sebenar guru ke sekolah. Tak jemu mengajar tak lesu. Terima kasih cikgu. Oh, so cute. Tengok ni. Ada bunga-bunga panahan-panahan cinta untuk cikgu. Okey. Terima kasih Tong Jing Eun. Okey, dengan itu kita nak meneruskan pembelajaran kita hari ini dengan Cikgu Mira. Cikgu dah bersedia? Okey. Tapi sebelum tu kita berkenalan dulu dengan murid-murid cikgu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ceras, Betul. Kuala Lumpur. Okey, yang ada dalam talian sekarang ni, jom kita tu dia. Comel-comel lah. Murid cikgu ni macam cikgu dia juga. Okey, cikgu mungkin boleh kenalkan murid-murid cikgu setiap seorang. Okey, yang pertama tu adalah Asila. Hai Asila, boleh buka mic dan kenalkan diri? Assalamualaikum Asila. Asila, boleh buka? Salam. Okey, boleh kenalkan diri? Nama saya Asila Yandul Haji Kasim. Dari kelas? Dari kelas 5 Ibnu Urus. Okey, terima kasih. Seterusnya cikgu? Okey, yang sebelah Asila tengah tu Nur Izani. Assalamualaikum Izani. Boleh dengar suara saya? Buka mic. Boleh. Okey, Nama Nur Izani binti Zaidin Nizam. dari kelas? Kelas 5 Ibu Nurus. Alright, terima kasih. Okey, seterusnya Aina. Assalamualaikum Aina. Boleh dengar suara cikgu? Dengar. Okey, kenalkan diri. Nama saya Nur Aina Sofia. Dari kelas? Itulah, dari kelas. Kelas mana Aina? Di kelas 5 Nurus. 5 Ibnu juga? Satu kelas satu kelas semuanya. lah. Okey. Seterusnya, terima kasih Okey, Aina. yang di bawah Aina tu Haifa. Assalamualaikum Haifa. Waalaikumsalam cikgu. Nama saya Haifah Nasahar binti Zakaria dari kelas 5 Ibu Nurus. Alright, terima kasih. Yang akhir sekali tu Syazlina. Assalamualaikum Syaz. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Syazlina binti Zulkifli dari kelas 5 Ibnu Rushd.
Okey, terima kasih semua. 5 orang cikgu semua sekali? 5 orang. Seorang lagi tak dapat hadir sebab tak sihat. Okey, tak apa. Kadang-kadang kekangan kesihatan pun kita tak boleh nak jangkakan. Baik, cikgu. Cikgu mungkin boleh mulakan pembelajaran kita sebab kita dah berkenalan dengan murid-murid cikgu ni. Okey, murid-murid semua dah bersedia dengan Cikgu Mira. Boleh angguk? Okey. Alright. Dah bersedia, kita mulakan dengan modul 2 hari ini. Okey, untuk pembelajaran rekaan dan jangka pakaian tingkatan 4. Okey, murid-murid di rumah dan juga murid-murid saya di Google Meet. Bersedia semua? Okey, kita teruskan. Okey, lihat dulu profil Cikgu Azmira kat sini. Okay. Cikgu mungkin boleh pandang ke kamera sikit. Okey. Baru nampak Saya dari comel. SMK Ceras. Okey. Okey, kita lihat dulu standard kandungan dalam modul 2, rekaan dan jahitan pakaian tingkatan 4. Okey. Nama tajuk ni ataupun modul ni adalah bahan dan alatan jahitan. Okey, 2.1 keselamatan diri alatan dan tempat kerja. 2.2 penggunaan bahan jahitan dan 2.3 penggunaan dan penyenggaraan alatan jahitan. Okey. Boleh faham ya? Kita teruskan. Baik, kita lihat satu persatu bermula daripada modul ataupun standard pembelajaran untuk 2.1 keselamatan diri alatan dan tempat kerja. Okey, yang pertama peraturan keselamatan diri alatan dan tempat kerja. Kedua, budaya kerja selamat. Okey, ketiga, jenis kemalangan. Keempat, langkah pencegahan kemalangan di tempat kerja. Dan kelima, brosur budaya kerja selamat. Okey, saya teruskan. Murid-murid, okey, murid-murid di rumah. Baiklah, 2.2 penggunaan bahan jahitan. Okey, kat sini ada 3 je pecahan dia. Jenis bahan jahitan, jenis dan penggunaan bahan jahitan, dan yang ketiga adalah pemilihan bahan jahitan yang sesuai. Okey. Kita lihat pula 2.3 penggunaan dan penyenggaraan alatan jahitan. Okey, yang pertama mengenal pasti jenis alatan jahitan. Yang kedua, mengelaskan alatan jahitan mengikut kategori. Ketiga, menerangkan bahagian mesin jahit. Keempat, menjelaskan penggunaan dan penjagaan alatan jahitan. Kelima, mengaplikasikan penggunaan dan penyenggaraan mesin jahit. Dan yang terakhir adalah merancang jadual kerja penyenggaraan mesin jahit. Baiklah, kalau murid-murid sekalian melihat kat atas meja ni ada beberapa peralatan. Okey. Ianya sesuai sangat dengan modul yang kita nak perkenalkan hari ini. Okey, jadi Ini kat semua sini alatan-alatan jahitan cikgu cikgu nak memang perkenalkan. wajib. Memang wajib ada. Okey. Yang pertama, kalau kita masuk di bengkel, Cikgu kena make sure kita ada penjarakan sosial cikgu. okey. Betul tu. Yang pertama, kalau masuk di bengkel jahitan, mesti ada peti pertolongan cemas. Okey. Sebab bila kita menggunakan alatan dan mesin-mesin ni, kita tak tahu kalau tiba-tiba kita terluka dan sebagainya. Sekurang-kurangnya ada peti pertolongan cemas yang dapat membantu kita merawat luka tersebut. Kalau luka yang kecil lah. Kalau luka yang besar, yang memudaratkan, mungkin kita boleh berjumpa doktor. Okey. Jadi dalam ni, biasanya mesti ada plaster. Okey. Yang ni macam koyok ni. Kena bawah sikit cikgu. Tak nampak kat kamera. Gitu. Okey, yang ni kalau ada pelajar lengan-lengan dan sebagainya. Okey, bertampaklah kat tempat yang sakit tu. Okey, kapas ni kalau ada yang luka, tapi dia punya pasangannya, mesti kita cuci dahulu luka, kemudian okey, saya letak sekejap ya. Mesti ada ubat kuning. Ubat kuning, iodine. Betul tu. Sebab kita akan sapukan kat tempat luka, sapukan dulu pada kapas. Kemudian mesti ada plaster lah, untuk kita lekatkan kapas tersebut. Okey, ada pembalut ataupun bandage. Okey. Kat sini ada ubat sapu. Krim. Ya, krim. Okey. Kalau ada bahagian yang lenguh lah. Okey, bila kita menjahit ni biasalah mungkin lenguh dekat leher dan sebagainya. Jadi mungkin kita boleh apply ataupun aplikasikan pada tempat yang sakit. Ya, ni. Okey, faham.
Iodine tu letak dekat ni lah. Kat tempat luka lah. Alright. Terusnya cikgu? Seterusnya. Tak apa, cikgu boleh biar je dekat situ. Okey. Sebab Yang ni saya dah tunjuk tadi, plaster okey. dan sebagainya. Tak apa. Okey, saya nak tunjukkan alat dan bahan jahitan. Okey, yang ni adalah peralatan yang sangat-sangat penting bila kita menjahit. Tak ada peralatan ni, kerja-kerja menjahit kita akan terganggu. Yang pertama, ni memang kawan baik tukang jahit lah. Precavitation sebab kita akan memulakan kita punya rekaan tu dengan mengambil ukuran badan. Tanpa ukuran badan, ya betul. Memang kita kena letak kat leher macam ni lah. Jangan rasa segan pula nak letakkan di leher sebab ini sangat-sangat sinonim dengan seorang precavitation. Sebab kita nak ambil ukuran badan. Ukuran badan ni sangat penting sebab kalau salah ambil ukuran badan, tak jadi suatu baju tu. Betul. Okey. Dah salah saiz pula. Lepas dah ambil ukuran badan, kita perlukan alatan mengukur. Okey. Alatan mengukur ni, macam ni adalah senjata lah untuk seorang precavitation. Okey. Sebab kita kena draft pola, semuanya kena ukur menggunakan peralatan tersebut. Ini adalah pembaris sesiku. Okey. Ini adalah pembaris lurus. Okey. Kemudian pembaris melengkung. Okey, untuk bahagian badan yang melengkung lah sebab badan kita ni bukannya segi empat. Betul. Okey, ini untuk membentuk bahagian yang melengkung seperti garis leher dan juga lubang lengan. Tak nampak dia halusina. Okey. Duduk sinar ya. Okey. Kemudian mesti ada alatan-alatan yang tajam macam ni. Cikgu panas sini. Okey. Alatan menggunting. Sebab bila kita dah mendraft pola, dah mengukur, kita perlu menggunting pola. Okey, ini adalah gunting kertas. Okey. Dan ini pula adalah kain. Gunting fabrik ataupun gunting kain lah. Gunting kain tak boleh gunting kertas kan? Betul. Saya baru nak cakap pasal tu. Okey, kita nampaklah dia punya perbezaan. Memang kedua-duanya gunting. Okey. Tapi kalau gunting fabrik ni kita gunakan untuk gunting kertas, nanti gunting ni lama-lama akan tumpul. Dan harganya pun sebenarnya agak mahal. Kalau macam ni pun melebihi RM50 sebenarnya. Okey. Dan satu lagi, pantang gunting ni jangan jatuh. Kalau jatuh memang automatik dia akan tumpul. Ya ke? Pelik, sebab mungkin dia punya skru kot longgar. Jadi kita beli mahal, kita kena jaga menggunakannya dengan cermat. Okey. Kemudian ada kat sini. Okey. Ini adalah gunting benang. Sniper ataupun gunting benang. Okey. Kecil je peralatan dia. Ini adalah gunting trimming. Itu trimming misai ke cikgu? Okey, ni kita nak trim bahagian-bahagian mungkin bahagian yang kecil lah. Dekat bahagian collar. Okey, penjuru. Okey. Lepas tu mesti ada gunting tu. Jarum peniti. Ni halus sikit lah. Okey. Jarum peniti ni selain daripada kita sematkan pola pada fabrik. Okey. Kalau kita nak nak mengacu pakaian tu pada dummy, okey, kita nak sesuai padankan pakaian pun kita akan gunakan jarum peniti ni ya Eli. Okey. Ini adalah tweezer. Yang ni kita gunakan untuk memasukkan benang pada mesin jahit tepi. Sebab mesin jahit tepi tu kalau kita buka mesin jahit tu, dia punya peralatan tu kecil-kecil. Jadi kita nak tarik benang sebagainya, tak boleh guna jari. Okey, satu takut bahaya, satu lagi takut tak boleh nak capai benang tu lah. Jadi bila kita gunakan tweezer ni, lebih mudah nak tarik benang lah. Okey. Ada perbezaannya. Boleh saya alih sikit tak? Minta maaf. Boleh. Okey. Perbezaan antara bahan dengan alatan ni, alatan adalah barang yang kita gunakan dan dia tidak habis. Okey, kalau bahan ni kalau kita gunakan pada satu pakaian, lama-lama dia akan habis. Bahan utama yang paling penting dalam menjahit pakaian adalah fabrik ataupun kain lah. Okey, fabrik saya tak buat contoh kat sini sebab kita akan belajar tentang fabrik lebih terperinci lagi untuk modul 3 nanti. Okey, jadi cikgu kat sini bawa yang paling penting adalah benang lah. Okey, paling penting lah kalau kita nak jahit pakaian tu, fabrik mesti padannya dengan benang. Kalau tak ada benang dan fabrik, tak akan terjadi satu pakaian tu. Okey, kat sini pun kita tengok benang macam-macam saiz, okey, macam-macam jenis, macam-macam warna. Warna pula mengikut fabrik tu lah. Jadi murid kena padankanlah fabrik tu dengan benang. Okey, kat sini ni benang kapas. Okey, ini benang untuk kita jahit
tepi. Okey. Okey, kat sini. Ni kawan baik benang lah. Kita mesti ada sekoci. Okey. Sekoci nama. Nama dia sekoci. Cikgu rendah sikit cikgu. Tak nampak. Okey, sorry. Gitu. Okey, sekoci dengan gelendong. Jadi gelendong ni kita masukkan benang. Okey. Gulung-gulung dia. Gulungkan dia, tapi kena masuk dekat mesin jahit lah. Okey. Okey. Gulungkan dia bila dah penuh macam ni, dan benang pada gelendong ni pun kena sekata juga. Kalau tak sekata nanti takut bergumpal waktu kita menjahit. Kemudian nak masukkan dia pun kena masukkan betul-betul. Saya rasa murid-murid sedia maklum ya. Okey. Murid-murid dan talian okey ke tu? Boleh nampak? Okey. Semua okey? Okey. Kusyuk dia tengok cikgu terangkan satu persatu. Okey, masukkan macam ni sebab dia ada bahagian-bahagian kena selitkan benang tu. Cikgu, murid dan talian ni memang dah pakar ke tentang alat-alatan cikgu? InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah dah Cikgu boleh sebab Mira mereka dah mula menjahit dah. Okey. Bagus. Okey. Begitulah cara pasang dia. Betul. Okey. Pasang dia. Tu jadi kalau dah jadi sekawan macam tu, nama apa? Tak ada dah? Tak ada dah. Tak ada nama dah. Memang nama dia Dia asal WhatsApp tu lah. begitulah. Okey. Okey, seterusnya butang. Okey. Butang kat sini saya ada beberapa contoh lah. Kalau butang pun dia macam benang juga. Okey. Baru banyak sangat dia punya pilihan dekat pasaran. Ini boleh dikatakan sebagai hiasan jugalah, selain daripada ia membantu kita untuk memudahkan kita memakai dan menanggalkan pakaian. Baik. Okey. Ini kecil sikitlah. Okey. Itu butang. Okey. Butang, ini butang ni ada 4 lubang. Okey. Okey, ni butang bulat lepeh lah. Okey. Yang ni okey, dia ada 2 lubang. Okey. Yang ni pula jenis bertangkai. Kalau kita tengok dia macam button mushroom lah. Okey. Okey. Kecil lah, minta maaf ya. Okay. Murid-murid boleh nampak ya? Okey. Dia nanti ada dalam kertas peperiksaan ada tanya jenis-jenis butang. Ada, memang ada. Oh, patutlah. Nanti kita tengok contoh soalan macam mana. Tu kita kena ingat dan tahu nama-nama butang ni. Betul, kena ingat dan tahu jenis-jenisnya. Okey. Ni jenis bertangkai. Selalunya ni sesuai untuk butang baju kurung lah. Macam ni. Okey. Ini butang katuk. Patuk. Katuk. Butang katuk. Dia ada bahagian soket dengan conet dia. Conet. Nama dia. Soket dan conet. Nama dia pun comel kan, macam dia punya butang ni jugalah. Okey. Lepas tu okey dah. Okey, seterusnya. Dah. Ni ada zip. Zip pula. Jenis-jenis zip. Okey, zip biasa ni selalunya kita jahit pada skirt, pada seluar. Kalau pada seluar tu dia lebih pendek sikit lah. Kadang-kadang tu dia punya ukuran. Dan dia ada banyak ukuran jugalah. Macam ini lebih kurang 20 cm ataupun 8 inci. Okey. Ada pelbagai warna juga. Okey. Kat sini ada zip yang lebih panjang. Ini selalunya kita jahitkan pada dress lah. Okey. Pada gown. Ni zip sorok sebenarnya. Kalau Andy tengok saya pakai baju ni, tak nampak zip kan? Tapi sebenarnya bahagian belakang dia ada zip, itu zip sorok. Jadi keistimewaan zip ni kalau kita pakai, pakaian memang tak nampak langsunglah zipnya. Dan kalau nak jahit pun, ada dia punya tapak zip yang khas. Untuk khas menjahit zip sorok. Okey. Yang ni pun ada banyak ukuran juga. Okey, kalau untuk pemakaian dress ni, kita mesti ukur zip ni daripada pangkal leher kita sampai melebihi paras pinggang hingga mencecah paras punggung lah. Kalau pendek zip tu nanti susah nak pakai baju kan. Nanti tak muat pula. Okey, dan yang ni pula ini adalah zip jaket lah. Okey. Dia panjang. Minta maaf saya rendahkan sikit. Panjangnya ni zip tu apa cikgu, kasut ke? Jaket. Bahagian depan jaket tu. Oh. Kalau kita perasan, sebenarnya ni pun dia boleh potong juga tau. Oh. Kadang-kadang kalau kita beli zip yang panjang macam ni, kita boleh potong dan ada cara nak matikan dia lah. Oh, ya ke? Saya baru tahu. Ni, sekejap. Ini boleh buka, dia boleh tanggalkan. Kalau kita pakai jaket kan, samalah. Dia punya fungsinya, dia boleh pasang balik. Okey. Dan zip balik. Yang ni pun ada banyak jenis juga. Ada yang jenis metal macam ni, jenis besi, dan ada juga jenis plastik lah. Okey. Saya tertinggal ada tadi. Ada gerigi-gerigi cikgu.
Ya betul, ada gerigi dia. Saya tertinggal kapur. bahan tadi. Alatan. Okey, kapur ni khas untuk menanda waktu kita mendraft pola. Okey, sangat-sangat penting sebab kadang-kadang kita nak pindahkan apa-apa saja garisan pada pola tu, kita gunakan kapur. Okey, roda surih. Tapi ni dengan kertas surih lah, saya tak bawa. Okey, padankan dia dengan kertas surih. Okey, ni juga kapur. Kapur tekan jahit lah kita panggil. Saya ingat eyeliner yang warna putih tu bawah mata tu. Jangan cuba macam tu ya. Okey, nanti rosak muka nanti. Betul. Ini adalah kapur dalam bentuk pensel. Ini kapur dalam bentuk segitiga lah. Yang memang dia tak ada ni lah. Dia tak ada pensel lah. Okey. Kalau pensel ni kita kena asah dia ataupun kita boleh tarik ni. Tarik benang dia. Untuk bagi dia cabut ke bawah lagi lah. Kalau yang ni kita boleh asah. Kalau yang tepi ni dah tumpul, kan dah bulat, kita ambil pisau, kita asah perlahan-lahan. Tak ada masalah. Okey. Dan seterusnya penetas. Penetas. Yang ni sangat-sangat penting kalau tersalah jahit. Kadang-kadang tu pelajar baru kan, baru menjahit tu tersilap dan sebagainya. Kalau cikgu suruh buka jahitan, guna peretas. Okey. Satu lagi kita boleh gunakan waktu kita menjahit lubang butang. Okey. Nak tebuk lubang butang tu pun boleh guna peretas juga. Selain daripada kita guna gunting trimming ni, kadang-kadang tu takut kita terlajak kalau kita guna gunting. Okey, kalau guna peretas ni lebih mudahlah. Okey. Itu dalam kotak tu apa cikgu? Dalam kotak. Dalam kotak sebelah butang tu. Okey, tertinggal. Nasib baik diingatkan saya. Okey, ni jarum menjahit untuk mesin jahit industri. Okey, mesin jahit industri ni pun jarumnya ada banyak jenis jugalah. Macam yang saya buat ni saiz 9. 9 selalunya untuk fabrik-fabrik yang lembut. Okey, macam sutera, mungkin chiffon. Okey. Dia punya nombor. Cikgu boleh stay dulu, tunjuk ke kamera. Okey, sorry. Pening kamera tu ikut cikgu punya tangan. Ada dia punya nombor dekat sini. Kalau kita dah terkeluar daripada kotak dan tak tahu dia cikgu, punya... Cikgu, stay. Gitu. Okey. Kalau tak tahu dia punya saiz, boleh tengok cikgu. Saiznya dekat belakang jarum ni. Dan cara masukkan jarum kat mesin jahit pun sangat-sangat penting. Kalau tersalah masuk jarum pada mesin jahit, kita perasan nanti jahitan tu akan melompat-lompat. Benang tercabut. Betul. Bahaya juga ke cikgu? Sebab cara masukkan jarum tu salah pada mesin jahit. Dan mesin jahit industri dengan mesin jahit biasa ni yang mudah alih tu, kita gunakan jarum yang berbeza. Okey, cara masukkan pun berbeza. Kalau mesin jahit industri, dia punya lubang jarum ni sebelah tepi. Okey. Industri. Kalau mesin jahit biasa, dia sebelah hadapan kita masukkan jarum. Industri dengan yang biasa berbeza dia cikgu? Okey, industri ni selalu guna kat kilang-kilang. Yang memang untuk buat bisnes lah. Ya. Yang sebab banyak-banyak dia lebih pukal lah. Yang pukal, dia lebih laju. Okey. Dan berjahit lebih banyak lah, heavy duty lah kita panggil. Dia tak cepat rosak lah. Kalau yang portable ataupun mudah alih tu sendiri. Untuk sendiri dekat rumah ataupun dan macam dia mudah alih kan. Dan juga mungkin untuk kampung-kampung yang nak betul jahit mesin sikit kan. Okey. So ada berapa jenis mesin jahit pula cikgu? Mesin jahit nanti saya akan kenakan dekat modul. Tapi sebenarnya ada banyak. Memang ada banyak. Kalau mesin jahit biasa ni, mesin jahit industri, mesin jahit mudah alih. Lepas tu mesin jahit tepi untuk kita kemaskan bahagian-bahagian fabrik. Kalau kita gunting kan ada benang-benang keluar-keluar tu kan. Jahit tepi. Jadi dikemaskan, dia potong bahagian fabrik yang yang terkeluar tu dia akan kemaskan. Kelem. Ya, macam kelem lah. Lepas tu mesin jahit lubang butang dan juga mesin jahit sulam. Faham. Selain daripada sulam tangan, ada mesin jahit jugalah. Dia ada mesin jahit sulam yang berkomputer. Harganya memang agak mahal. Harga dia pun cantik sangat. Sebab kita kita macam setkan dia punya jahitan tu pada komputer tersebut. Jadi dia akan jalan. Dia buat sendiri. Kita tak payah buat apa-apa. Betul. Okey cikgu. Itu sajalah tentang alat dan bahan. Tapi harga kata kos untuk mesin jahit dan juga bahan alatan ni pun mahal juga cikgu kan? Ya, mahal juga. Tapi untuk satu
pakaian tu, satu baju tu, dia bergantung pada fashion, bahan apa yang kita gunakan, okey, fabrik apa. Kalau ada hiasan-hiasan mungkin lagi mahal lah, mungkin ada manik, lambuci dan sebagainya. Jadi kos dia lebih tinggi lah. Jadi kalau dekat sekolah, murid-murid memang dah disediakan mesin alat-alatan ni dan juga mesin jahit ni? Ya, betul. Memang dah disediakan. Tapi mesin jahit pun bukan semua ada dekat sekolah lah. Macam mesin jahit sulam, sebab kita gurang menggunakan jahitan sulam tu, dia tak ada lah. Tak ada. Alright. Okey, kita nak cerita lanjut lagi tentang alatan jahitan ini di dalam kertas soalan pula cikgu kan? Ya, betul. Dalam kertas peperiksaan pula, dan Cikgu Mira akan kongsikan macam mana nak jawab soalan peperiksaan untuk subjek rekaan dan jahitan pakaian di tingkatan 4 modul 2. Tapi sebelum itu kita rehat dulu, boleh cikgu? Okey, boleh. Alright, kita kembali selepas ini di Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali di Road to Success SPM 2021 bersama Akak Eli Arifin dekat sini, dan hari ini kita akan belajar dan mengetahui macam mana nak menjawab kertas peperiksaan untuk subjek rekaan dan jahitan pakaian. Kali ini Cikgu Mira kita akan ajar untuk tingkatan 4 modul 2, dan masih lagi dalam talian bersama dengan kita adalah murid-murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ceras Kuala Lumpur. Okey, Cikgu Mira dah bersedia? Ya, saya dah bersedia. Okey, jom kita mulakan. Okey, murid-murid semua dah bersedia? Boleh angguk? Okey, kalau dah bersedia semua, murid-murid di Google Meet dan juga murid-murid di rumah, Cikgu Azmira akan mulakan. Okey, modul kita hari ini dengan ulang kaji bahagian 2. Okay. Modul 2. Modul 2, bahagian A. Okey. Jom kita saksikan. Cikgu teruskan. Okey. Tajuk dia masih lagi bahan dan alatan jahitan. Okey. Okey. Okey, kita boleh tengok dulu soalan. Cikgu baca kat sini. Cikgu boleh ke kiri sikit. Gitu. Okey. Berikut adalah cara merawat melecur dan melepuh. Okey. A. Balut bahagian yang melecur atau melepuh dengan kain kasa steril. B. Lalukan bahagian yang melecur pada air supaya sejuk. C. Dapatkan rawatan doktor jika kemalangan teruk. Dan D. Tutup bahagian yang menggelembung dengan kain kapas agar gelembung tidak pecah. Okey. Okey, ini dia punya soalan. Soalan ini adalah suai padankan antara rajah dia dengan dia punya penyataan lah. Ya. Okey, ada siapa-siapa nak cuba kat sini untuk jawab soalan ni? Atau cikgu boleh pilih? Cikgu pilih. Okey, Haifa boleh cuba? Okey, awak tengok dekat sini, okey, gambarnya, okey, dan juga penyataan. Yang mana satu penyataan yang boleh disesuaikan dengan gambar tersebut, dengan rajah tersebut? Yang soalan 1, jawapan dia B, lalukan bahagian yang melecur pada air supaya sejuk. Okey. Nombor 2 Seterusnya? A. Okey. Dan nombor 3 C. Dan yang last sekali D. Okey, kita tengok dulu jawapan dia. Betul ke tidak, Haifa? Jawab untuk soalan bahagian A, nombor 1. Okey, betul. B, lalukan bahagian yang melecur itu pada air sejuk. Okey, kemudian A, kita balut bahagian yang melecur atau melepuh dengan kain kasa steril. Berikutnya, jumpa doktor lah kalau kemalangan tu teruk. Dan akhir sekali, tutup bahagian yang menggelembung tu agar gelembung tidak pecah. Okey, murid-murid semua bersedia untuk soalan seterusnya? Okey, baik. Cikgu akan teruskan. Soalan nombor 2. Okey. Yang tadi tentang kemalangan di tempat kerja ataupun di bengkel. Yang ini berkaitan dengan alatan menggunting. Nak baca dulu soalannya dulu. Okey, berikut adalah jenis alatan menggunting. A. Peretas. B. Gunting fabrik. C. Gunting zigzag. Dan D. Gunting trimming. Padankan alatan menggunting itu pada kegunaan yang betul dengan menulis A, B, C atau D dalam ruang yang disediakan. Okey, kita lihat alatan menggunting ni dan kita padankan dengan dia punya kegunaan. Okey, lihat betul-betul. Okey,
Saya nak pilih Syazlina, boleh? Syaz? Okey, untuk jawab soalan ni boleh Syaz? Okey. Boleh. Okey, terus jawab. Yang pertama tu D. Okey. Yang kedua D. C. Yang ketiga Baik. A. Alright. Yang sekali B. Okey, kita tengok jawapan Syazlina betul ke tidak? Okey, betul. Gunting trimming digunakan untuk trim, kelem dan penjuru fabrik. Okey, sebab dia punya jawapan pun ada perkataan trim. Okey. Kita dapat kena pastilah dia punya jawapan. Okey, seterusnya menggunting tepi fabrik supaya kemas. C, gunting zigzag. Okey. Gunting zigzag ni fungsi dia macam kita jahit tepi jugalah Eli dia dapat gunting bahagian-bahagian benang yang berjerumbai kita panggil. Oh, okey. Okey, kemudian digunakan untuk membuka jahitan yang salah atau jahitan sementara. Okey, sudah tentulah jawapan dia peretas. Okey, sebab kita akan buka jahitan yang salah kalau kita tersalah jahit. Kemudian akhir sekali adalah gunting fabrik. Okey, sebab gunting fabrik ni digunakan untuk menggunting apa sahaja jenis fabrik, tebal ataupun nipis. Okey, murid-murid di rumah dan di Google Meet, Cikgu Mira teruskan ya. Cikgu, saya ingatkan nama dia penetas. Rupanya peretas. Ya, nama dia peretas. Penetas apa? Penetas telur ayam. Tapi kadang-kadang pun kita sebut penetas jugalah. Okey, Itu seterusnya biasalah. Okey, soalan nombor 3. Okey, soalan ni dia berbeza sikit dengan soalan yang 1 dengan 2 tadi. Ini adalah soalan betul ataupun salah. Okey, kalau murid-murid jumpa soalan macam ni waktu menjawab peperiksaan, okey, pastikan kamu semua menjawab ke semua sekali kotak ni. Sama ada jawapan tu betul, tandakan betul. Okey, kalau salah pun kena tandakan pangkah pada ruang jawapan tu. Kalau yang salah tu kita biarkan, kita tak akan dapat markah kat sini. Okey, kat sini 5 markah. Soalannya, berdasarkan penyataan berikut, tandakan right bagi peraturan keselamatan di bengkel jahitan yang betul dan pangkah yang salah dalam petak yang disediakan. Okey, Asila boleh cuba Asila? Betul dan salah? Okey. Boleh. Okey, boleh happy Asila. Okey. Tak nampak soalan. Tak nampak soalan? Dah nampak dah. Tu dia. Okey, dapat. Nampak tak? Nampak. Okey. Nombor 1 tu jawapan dia betul. Okey, kita tengok Okey, betul. Menjaga kebersihan bengkel jahitan pada setiap masa. Memang kita perlu jaga bengkel jahitan supaya bersih, kemas, dan tidak bersepah. Kalau bersepah, kita pun tak selesa kan nak buat kerja. Okey, seterusnya tidak melaporkan kemalangan yang berlaku kepada guru. Betul ke salah? Kalau ada kemalangan, tak payah laporkan ke? Salah. Okey. Betul, memang jawapannya salah. Gunakan bahan dan alatan dengan betul dan cermat. Betul ya? Okey, seterusnya ruang kerja mestilah mendapat pengudaraan dan pencahayaan yang baik. Adakah nak menjahit dalam gelap ataupun dalam keadaan yang terang? Betul jawapan dia. Okey. Jawapan dia betul. Yang akhir sekali, boleh masuk ke bengkel jahitan tanpa kebenaran guru. Bolehkah Sila? Cikgu tak benarkan? Kamu masuk. Tak boleh. Jawapan dia salah. Okey. Seterusnya kita tengok soalan nombor 4. Okey, kat sini tadi pun cikgu dah tunjukkan beberapa contoh kancing Okey. Butang. Okey, yang kedua B, butang katup. C adalah cangkuk dan palang. Rajah 1 menunjukkan jenis kancing. Okey, baca betul-betul kancing Oh, butang dan kancing lain cikgu? Kancing tu nama besar dia lah. Okey. Maknanya butang ke zip dan sebagainya. Okey. Boleh? Cangkuk dan palang tu termasuk dalam kancing lah. Okey. Okey. Berdasarkan keterangan, padankan jenis kancing itu dengan menulis A, B atau C dalam ruang yang disediakan. Okey. Siapa nak cuba kat sini? Aina boleh cuba Aina? Okey, Aina cuba Aina.
Boleh. Oh. Nampak aku? Tak nampak? Oh, ini dia. Okey. Ina dah ready? Dah bersedia? Dah. Okey. Jawapannya? Jawapan dia? 3 je. Sebut Sebutkan. Nombor 1 B. Okey. Nombor 2. Nombor 2. Nombor 2 C. Okey. Nombor 2 C. Nombor 3. Okey. 3? 3A. Okey, kita tengok jawapan Aina ni betul ke tidak Okey. Tadi cikgu terlupa nak baca berdasarkan keterangan padankan jenis kancing itu dengan menulis A, B atau C dalam ruang yang disediakan. Jadi kita tengok keterangan B, dia dengan jenis kancing. Okey. B tadi kan betul Aina? Jawab. Mempunyai bahagian cornet dan soket. Okey, itu butang katup. Itu C. Okey, C. Okey, digunakan pada ikatan pinggang skirt dan seluar. Itu cangkuk dan palang. Tanpa cangkuk dan palang ni, kita nak pakai skirt ataupun seluar ni, susahlah, takut tertanggal. Dan yang terakhir? Yang terakhir adalah A. butang. Sebab ia pandai. terdapat dalam jenis bertangkai ataupun tanpa tangkai. Semua betul jawab ni. Alright. Bagus. Saya harap murid kat rumah pun dapat menjawab dengan betul. Okey, seterusnya soalan Nombor 5. Nombor 5. Okey, berikut adalah jenis fabric. Okey, A kapas, B linen, C sutera dan D brocade. Okey, soalannya padankan jenis fabric itu pada kegunaan yang betul dengan menulis A, B, C atau D dalam ruang yang disediakan. Okey, kita tengok kegunaannya. Okey, dengan fabric tersebut. Saya belum pilih siapa tadi. Izani. Okey, Izani boleh cuba jawab. Izani nampak kan soalan tu? Seronok dia. Nampak. Okey, Izani boleh teruskan menjawab. Soalan nombor 1 tu D. Okey, Yang 1D. kedua? Nombor 2 A. Okey. Nombor 3 Seterusnya? B. Okey. Nombor 4 C. Alright. Kita tengok jawapan Izani betul ke tidak Okey, Izani sedia Saya rasa cikgu buka je semua cikgu. Itulah. Laju sikit. Ya, laju sikit. Okey. Okey. Betul ke tu? Fabric yang Jawapan mahal, brocade betul. Kalau sesuai untuk semua jenis pakaian adalah A, kapas. Okey, kain kapas ni banyak sangat digunakan dalam industri fashion sebab ianya sangat-sangat selesa dipakai, sejuk, menyerap peluh. Okey, kemudian Linen. untuk barang-barang dalam rumah kelengkapan rumah. Linen. Okey, B linen dan C fabric yang mahal dan mewah adalah fabric sutera. Memang harganya sangat-sangat mahal lah sutera ni. Okey. Pandai. Semua dapat jawab dengan bagus. Okey, betul semuanya. Okey, saya teruskan. Okey, Cikgu Mira teruskan ya. Okey, teruskan cikgu. Okey. Ni yang saya cakap tadi pada Ellie jenis-jenis mesin jahit. Okey, ni dia punya rupa lah. Rajah 2 menunjukkan pelbagai jenis mesin jahit. Okey, namakan setiap mesin jahit itu dalam ruang yang disediakan. Okey, jadi soalan ni murid terus jawab dia dalam kotak tu. Okey, sebelah mesin jahit tu. Okey, yang pertama. Ada siapa-siapa nak jawab ataupun cikgu teruskan? Boleh cikgu boleh teruskan? Kita teruskan, kita tengok sama-sama lah. Okey. Kat sini, okey. Ini adalah mesin jahit lubang butang. Okey. Yang kedua, mesin jahit industri. Okey. Yang ketiga adalah mesin jahit tepi industri. Okey, kalau lihat ketiga-tiga mesin jahit ini adalah jenis industri. Okey. 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 Yang cikgu dah explain tadilah industri itu kan. Ya, betul. Okey, kita dah masuk bahagian B. Okey, seterusnya kita lihat dulu bahagian B dulu. Ush. Okey. Tengok kat sini, gambar apa tu? Okey, murid-murid gambar apa kat itu? Jari berdarah cikgu. Jari berdarah. Rajah 3 menunjukkan jenis kemalangan yang boleh berlaku di bengkel jahitan sekiranya budaya kerja yang selamat tidak diamalkan. Betul, kalau kita tak berhati-hati gunakan gunting, mungkin jarum dan sebagainya, boleh tercucuk pada jari dan berdarah. Jadi kita lihat dia punya soalannya. Okey. Berdasarkan Rajah 3, terangkan jenis kemalangan itu. Ada siapa-siapa nak cuba? Haifa, kemalangan apa tu?
luka kecil. Okey, luka kecil Okey, kita lihat dia punya jawapan. Baik. Kalau kita menjawab soalan bahagian B ni, kita kena tengok dulu markahnya. Okey, kalau dia punya ruang tu ada 2 baris, maknanya kita penjawapan pun panjanglah. Okey. Mula-mula kena nyatakan dulu apakah jenis kemalangan tu, luka. Lepas tu boleh terangkan sikitlah apakah dia punya penerangan tentang kemalangan tersebut. Luka terjadi apabila kulit atau daging bahagian badan terkoyak ataupun terpotong menyebabkan pendarahan. Okey. Kita lihat B, berikan 2 cara rawatan yang boleh dilakukan kalau kita luka ni. Haifah nak jawab semua ke? Okey, kita tengok dulu jawapan nombor 1 ya. Okey. Okey, kita boleh hentikan pendarahan dengan menekan pada tempat luka. Okey, dan jawapan yang kedua adalah kalau luka tu luka yang teruk kan, pendarahan tu tak berhenti, kita boleh bawa mangsa terus ke klinik ataupun hospital untuk mendapatkan rawatan segera. Kadang-kadang tu kalau gunakan jarum, terutamanya menggunakan mesin jahit industri, takut jarum tu dia boleh menembusi kita punya jari. Dia boleh tercucuk terus. Ya. Sakitnya. Nasib baik saya tak pernah kenalah macam tu. Minta jauhlah. Okey, kita teruskan. Okey, nyatakan 2 langkah pencegahan kemalangan di tempat kerja. Ini sangat-sangat penting untuk kita tahu. Okey, yang pertama, langkah keselamatan dan juga peraturan bengkel perlu dipatuhi. Maknanya masuk bengkel tu kena patuh betul-betul langkah-langkah keselamatan dan bengkel, dan jangan main-main dalam bengkel lah, terutamanya peralatan yang tajam. Okey, murid-murid. Okey, jangan main jarum. Okey, jangan main gunting dan sebagainya, bahaya Okey, seterusnya menggunakan peralatan dengan cermat dan berhati-hati. Jadi kalau kita berhati-hati dalam membuat kerja, mungkin kemalangan ni tidak akan berlaku lah. Okey, minta dijauhkan. Okey, soalan nombor 2. Okey, kat sini kita lihat jahitan tu kemas ke tidak? Murid-murid, jahitan tu, apa yang berlaku pada jahitan tersebut? Okey, benang dia longgar Okey, baik. Saya teruskan dengan jawapan dia. Soalan dia dulu. Okey, berikan satu sebab perkara itu berlaku pada jahitan tersebut. Jadi bila kita menjahit ni, kadang-kadang tu tak dapat nak dielakkan jahitan kurang kemas. Jadi mesin jahit. Sebab kita tak senggarakan kita punya mesin jahit dengan betul, dengan baik. Okey, mungkin kita tak servis dan sebagainya, mungkin salah masuk benang, salah masuk jarum. Jadi jahitan tu kurang kemas. Okey, B, jelaskan 2 langkah bagi memastikan jahitan mesin jahit sentiasa kemas. Okey. Okey, cikgu teruskan. Memastikan gelendong dimasukkan dengan betul ke dalam sekoci. Okey, macam cikgu dah tunjuk tadi. Okey. Dan yang kedua adalah memastikan benang dipasang dengan betul pada mesin jahit. Ini sangat pentinglah. Okey, dan terakhir sekali, nyatakan 2 cara untuk menyenggara mesin jahit. Menyenggara ni adalah servis lah. Okey. Okey, servis mesin jahit sekurang-kurangnya setahun sekali. Jangan tahu guna je. Guna kan, mesin lama-lama rosak. Okey, macam manusia pun kalau kita buat aktiviti lebih pun kita akan rasa penat kan. Sama juga macam mesin jahit. Okey. Meminyakkan mesin jahit mengikut keperluan agar ia bergerak dengan lancar. Okey, bukan ambil minyak sapu, lumurkan pada mesin jahit, tapi masukkan ke dalam lubang-lubang yang terdapat pada mesin jahit tersebut. Okey. Lihat lagi soalan. Satu lagi soalan kat sini. Okey. Anda baru membuka sebuah butik pakaian. Sebagai pemilik butik, anda ingin menerapkan budaya kerja selamat bagi meningkatkan kesedaran keselamatan di tempat kerja dalam kalangan pekerja anda. Okey. A. Terangkan 3 budaya kerja selamat yang boleh diamalkan di butik anda. B. Nyatakan 2 peraturan keselamatan diri yang boleh diterapkan dalam kalangan pekerja. Dan C. Jelaskan peranan pertubuhan keselamatan sosial iaitu perkeso kepada pekerja. Ini 10 markah. Okey. Okey. Tengok jawapan dia. Okey, 3 budaya kerja selamat. Okey.
Yang pertama, menyediakan peti kecemasan dan sentiasa diperiksa supaya bahan dan ubatan tu masih boleh digunakan supaya kita menggunakan barang-barang ataupun ubat yang barulah, bukan ubat yang lama. Mematuhi peraturan keselamatan diri, peraturan pengguna alatan dan peralatan elektrik serta peraturan bengkel. Dan yang ketiga, mengamalkan kerjasama dalam memastikan keselamatan di bengkel jahitan. Okey. 2 peraturan keselamatan diri yang boleh diterapkan dalam kalangan pekerja. Yang pertama, bekerja dengan tenang dan sistematik untuk mengelakkan kemalangan. Dan yang kedua, kita mematuhi peraturan keselamatan di bengkel sepanjang masa. Yang terakhir, apakah peranan Pertubuhan Keselamatan Sosial iaitu Perkeso. Perkeso ni tugasnya adalah memberi perlindungan kepada pekerja yang ditimpa kemalangan semasa di tempat kerja dan juga ketika dalam perjalanan ke tempat kerja pergi dan balik. Okey. Selesai, Saya Cikgu? rasa dah. Wow. Dah selesai dah ulang kaji kita hari Okey. ini. Kita dah cover untuk bahagian A dan juga bahagian B. Okey, kita sebenarnya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Mira sebab kita ngam-ngam je kita punya perkongsian tips untuk jawab kertas peperiksaan subjek rekaan dan jahitan pakaian dengan Cikgu Mira, dan juga terima kasih banyak-banyak kepada Google dah murid-murid dalam talian yang daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Ceras. Dia gelak-gelakkan kita. Akademik Kak Elim macam badut kat sini kan. Okey, terima kasih juga kepada adik-adik yang menonton, terutamanya calon SPM yang sedang menonton sekarang ini, dan harapnya segala perkongsian daripada Cikgu Mira dapat dimanfaatkan bersama. Jadi kita jumpa lagi di hari yang lain dalam Road to Success SPM 2021. Assalamualaikum. Bye. Semua boleh lambai-lambai. Didik TV KPM. Saya lau mengisi ibu kepada Darin Chongling. Harapan saya untuk anak saya untuk SPM tahun ini adalah supaya anak saya Darin mahir dalam jahitan dan menjadi seorang pereka fashion yang terkenal. Saya Nurmala Ana Purba Ramasamy, ibu kepada kedua anak Purba Morgan. Harapan saya untuk anak saya dalam SPM adalah dapat A dalam subjek Art, JP dan memajukan dalam semua subjek, dan juga dapat mengharumkan nama sekolah.